anda ada masalah, jiwa kacau, ini adalah sambungan kepada video bagaimana untuk menghadapi rasa anxiety saya sebelum ni. Saya akan kongsikan dengan anda macam mana cara untuk mengatasi kerisauan, kegusaran dan macam mana nak menyelesaikan masalah yang anda sedang hadapi sekarang. Selepas video ini, saya akan kongsikan dengan anda. Klik butang subscribe dan juga ikon loceng untuk tidak ketinggalan tips-tips hebat dari kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali kita dalam satu lagi episod Budget Best. Baiklah, seperti yang telah saya janjikan, hari ini saya nak berkongsi sedikit tips macam mana untuk mengatasi masalah yang anda sedang hadapi. Saya tak tahu apa masalah anda, tapi kebanyakan masalah yang melibatkan mental, yang buat jiwa kacau, anxious ni, dia ada pattern. Jadi bila kita dapat disrupt pattern tersebut, kita dapat pilihan sama ada apa yang patut kita buat untuk jadikan keadaan kita lebih baik daripada apa yang kita sedang hadapi sekarang. Saya tak cuba untuk memberitahu anda yang saya faham apa yang anda sedang alami. Apa yang anda alami mungkin berbeza. Cuma apa yang saya cuba lakukan dan nak sampaikan di sini adalah saya ada satu perkongsian yang saya yakin boleh membantu anda, tak kira apa juga situasi yang anda hadapi, supaya dia boleh jadi lebih better. Dalam hidup kita ni, kita perlukan dua orang ataupun kita perlukan dua jenis orang, dan minimum dua orang lah. Tak boleh seorang yang sama buat dua-dua role, tak boleh. Jadi kita perlukan dua orang dalam hidup kita. Pertama, orang yang mendengar, dan kedua, orang yang boleh memberi penyelesaian. Selalunya, kadang-kadang kalau bila kita rasa, alamak, aku rasa aku lonely, aku rasa tak ada orang yang memahami aku rasa kesunyian kat dunia ni, tak ada orang yang boleh tolong aku. Sebenarnya, benda tu terjadi sebab mungkin diri kita sendiri. Jangan marah lagi dan jangan stop lagi. Dengar sampai habis apa saya cuba katakan. Kadang-kadang kita ada seorang je. Okay? Ataupun ada ramai orang tapi akhirnya dia akan jadi ending kepada seorang. Kemudian kita expect seorang ni dia mendengar dan dia memberikan penyelesaian. Jadi akan bermasalah sebab ada ketikanya kita nak dia mendengar je. Tapi ketika kita nak dia mendengar, dia bagi kita penyelesaian. Jadi kita rasa penyelesaian dia bagi tu tak relevan dengan kita. Jadi kita rasa kita akan jadi apa? Kita akan jadi defensif, kita akan tolak dia. Kita akan tak appreciate dia basically. Ataupun kita rasa dia tak memahami kita dan kita tak nak dengar dia. Dan basically kita memencilkan diri kita. Kita buat kita jadi lebih keseorangan lah. Jadi biasanya itu yang terjadi. Okay? Kita bermula pada ramai orang yang mungkin bukanlah sudi tapi bolehlah dengar apa kita nak sampaikan. Tapi kemudian kita rasa tak dapat connect. Akhirnya ada seorang yang final one. Tapi sebab kita tak handle situation tu betul-betul, kita tak faham apa yang kita perlukan, kita push that person away. Jadi sekarang saya nak bagi tahu yang kita perlu dua orang. Pertama, yang senang dulu. Orang yang mendengar. Kadang-kadang kita rasa, atau kebanyakannya lelaki lah, kalau mendengar, buat apa? Bukan boleh selesaikan masalah. Tetapi mendengar ni ada role dia. Sekarang katakan kita ada masalah, kita dapat orang yang cuba nak menyelesaikan masalah kita. Kita ceritakan masalah kita, kemudian dia cuba bagi kita idea. Tapi kita secara kita tak sedar sebenarnya ada masanya kita nak orang tu dengar je dulu. Bila orang tu bagi suggestion, bagi cadangan, kita rasa dia tak dengar, tak faham apa kita nak cuba sampaikan. Kita rasa dia ni tak klik dengan kita. Waktu tu kita pun akan distance diri kita ataupun kita akan bersifat defensif. Apa je yang disampaikan kita akan potong, kita akan bantah. Cakap tak boleh, aku bukan macam tu. Situasi aku ni lain, kita cakap macam tu. Jadi lalas dia pun give up, tak faham. Dia pun tak faham apa yang kita nak. Bila kita cerita masalah kepada dia, dia bagi solution, kita reject solution dia. Jadi dia pun lama-lama, budak ni memang mental betul lah, aku cakap tak nak dengar. Dia akan cakap macam tu. Jadi sebab kita tak bagi tahu role dia. Jadi kita kena bagi tahu, kita kena identify siapa yang kita nak jadi pendengar ni. Kita kena cakap kat dia, aku nak kau dengar je. Sebab kau ni, aku rasa memang memahami sangat aku. Kau ni memang cakap dengan kau tak sama cakap dengan orang lain. Cakap dengan kau ni, kau dengar je pun masalah aku boleh selesai setengah. Jadi aku nak kau jadi pendengar aku, boleh tak? Kau tak payah bagi apa-apa solution. Kau tak payah bagi apa-apa suggestion. Aku nak kau dengar je. Kita cakap macam tu kat orang tu. Dan kalau orang tu cuba bagi, basically kalau kita cakap macam tu, dia pun lagi suka nak dengar tau. Bukannya senang nak bagi solution, nak kena fikir apa nak buat masalah orang ni. Cakap kat dia, masalah aku boleh selesai dengan kau dengar je. Sebabnya kalau nak selesaikan masalah ni, aku rasa
penyelesaiannya adalah dengan kau dengar. Jadi kalau kau tolong dengar, sanggup dengar, boleh tak? Kalau dia cakap, tak nak aku dengar kau mengarut bla bla bla, okey lah. Maksudnya itu bukan orang yang sesuai untuk jadi pendengar kita. Kena cari kawan lain yang lebih memahami, understanding dan lebih, bukanlah pasif, tapi jenis lebih yang lebih hearted sikit lah. Okay? Dia boleh mendengar tanpa beri judgement. Jadi kita perlukan that seorang. Tapi jangan cakap, kau tak bagi aku solution. Aku nak kau dengar je. Tak cakap itu. Cakap macam ni. Kau dengar je, dah selesai masalah aku. Jadi tak payahlah complicated. Kau dengar je. Kedua, kita perlu orang yang memberi solution. Dan orang ni mesti berbeza daripada orang yang mendengar tadi. Supaya tak ada confusion role. Jadi orang, macam saya sekarang ni lah, saya tak mendengar sebab this is one way, saya bagi solution. Jadi solution anda adalah kena ada dua orang ni dalam hidup anda. Untuk orang yang memberi solution ni pula, kita kena tahu role dia adalah memberi solution kepada kita. Role dia bukan mendengar. Kita boleh cerita kita punya background masalah kepada orang yang memberi solution ni, tapi dia boleh bagi kita solution. Dan solution yang dia bagi tu tak semestinya kita kena ikut, tapi kita kena dengar solution dia. Jadi orang yang memberi solution ni, basically untuk menyelesaikan masalah kita, kita tak boleh berfikir gunakan otak yang sama dengan otak yang create masalah tu. Masalah tak akan selesai. Untuk selesaikan satu masalah ni, boleh guna otak yang sama. Tapi basically kalau anda berada di situasi yang anda berada sekarang, yang saya berada di situasi yang saya berada sekarang, bermaksud something has gone wrong somewhere. Anda cari video ni bermaksud anda perlukan external help. Maksudnya itu something yang dah outside anda. Jadi kita kena recognize this. Otak yang create masalah susah nak selesaikan masalah tersebut. Dia kena cari otak lain yang tengok daripada helikopter view masalah tersebut, dia boleh bagi solution. Oh, sebenarnya kau pusing-pusing sebenarnya, kau salah jalan. Kau kena ikut jalan macam ni. Kena ada pandangan luar yang bagi third party view kepada masalah kita tadi untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Jadi, anda kena cari orang tersebut yang boleh bagi anda this solution. Apa yang dia boleh buat adalah brainstorming. Okay, mungkin ini satu option, dua option, tiga option. Ada option yang mungkin sukar untuk dilakukan. Tetapi, ada masanya, buat itu baik, mungkin kita kena buat benda yang sukar tersebut. Okay, ingat, kalau anda nak manja-manja, nak cakap-cakap, nak meleweh-leweh, dengan orang yang mendengar tadi. Tapi dengan orang yang bagi solution, anda dengar. Dan jangan defensif, open je. Bukannya anda wajib buat. Anda dengar dan ada nilai sendiri macam mana nak. Boleh tak gunakan solution dah bagi tu. Dan katakanlah, anda rasa semuanya tak. Kalau semuanya tak tu maksudnya mungkin masalah tu dengan kita sendiri juga. Jadi kalau bagi 3, mungkin anda cakap daripada 3 tu yang mana satu yang lebih baik. Dalam hidup kita kena 2 jenis ni. Minimum 2 orang. Tak semestinya 2 orang. Mungkin kita ada 2 problem solver, 1 pendengar, ataupun 2 pendengar, 1 problem solver. Dan boleh jadi lebih banyak lagi. Yang penting kita kena clear 2 kategori orang ni, siapa orang-orangnya, supaya kita tak confuse with each other dan buat diri kita lagi jauh daripada orang. At least sekarang ni kita ada circle yang kecil. Katakanlah introvert ke, kita tak suka cakap dengan orang, okay, no problem, you can be that. Tapi kita kena berkomunikasi. Tak semestinya selalu, tapi nak menyelesaikan masalah, kita kena berkomunikasi. Seterusnya, orang-orang ni siapa? Okay, dia boleh jadi kawan, boleh jadi parents, boleh jadi adik-beradik, boleh jadi kaunselor. Dan tak semestinya problem solver tu adalah kaunselor ataupun doktor. Actually, kaunselor adalah contoh pendengar yang bagus sebenarnya. Kadang-kadang dia boleh jadi problem solver juga, tapi diorang pun boleh jadi pendengar. Jadi kalau anda nak jadikan doktor ataupun kaunselor sebagai pendengar pun tak ada masalah. Kalau anda rasa banyak sangatlah problem solver dalam hidup aku ni, tak ada pendengar, anda boleh gunakan orang-orang macam ni juga. Saya harap perkongsian saya ni membantu. Kalau ada apa-apa soalan, boleh letak dengan komen di bawah. Kalau anda rasa benda ni tak applicable dengan anda, boleh ceritakan kepada saya kat bawah. Okay, saya tak boleh membantu anda, tapi mungkin saya boleh point anda ke the right direction lah. Baiklah, sampai jumpa lagi. Semoga masalah apa juga yang anda hadapi selesai dan hidup anda lebih ceria, lebih gembira dan lebih bahagia. Jumpa lagi dalam episod-episod akan datang. Assalamualaikum.